ceramah motivasi keibubapaan dengan tajuk meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi kalau kita tengok kenapa dipegang, peribahasa ni dah lama kan, peribahasa ni dah lama, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Kenapa agaknya kalau nak melentur buluh ni kita lentur daripada rebung? Kenapa agaknya? Apa sebab sebab lembut kan? Sebab lembut. Jadi kalau dah besar, dah jadi buluh, dah kawih kan, boleh buat meriam, boleh buat lamang kan. Dah habis buat lamang, humban lah kan. Tak ada lah guna oleh dia kan. Kadang-kadang mungkin nak buat bakar-bakar boleh lah kan. Tapi yang peringkat rebung tu manfaat dia banyak. Lembut, mudah nak dilentur, nak dibengkokkan, nak dipotong-potong, nak dimasak, banyaklah manfaat dia. Jadi pegangan kita pada tu adalah memberi manfaat. Hari ni anak-anak kalau kita biarkan, yalah seperti mana dalam doa ustaz tu tadi, betapa sekarang ni anak-anak ni dia hidup dalam zaman yang berbeza. Tak sama dengan zaman kita. Zaman dulu-dulu orang anak-anak pula duduk kat kampung kan, dia kuat dengan adat dan pegangan. Kuat dengan adat dan pegangan tu macam-macam lah. Dulu tak boleh, waktu maghrib tak boleh keluar rumah kan, tutup tingkap semua kan? Tutup hampir solat lagi kan, punyalah takut dia makin kan, dah maghrib dah tutup jangan keluar kan? Buka TV pun tak boleh, apa pun tak boleh dulu kan. Lepas tu jangan lalu bawah sidai tu, penyidai tu, ampaian tu jangan lalu bawah tu, nanti lambik dia kahwin yang tu kan. Pakai kain tu daripada bawah, jangan pakai atas kepala, tim sakin apa kedano hidup kan. Yang sebenarnya makin tak apa nampak, daripada atas tu dah mula dah hara daripada pagi kan, daripada bawah tu kan, macam tu lah kan. Kemudian budak-budak yang lelaki lagilah, hati podal pun tak boleh makan. Nanti kalau tidak bersunat pakai kapak sok tu lah. Yang benar orang tua tu nak makan mana tu, orang budak-budak tak ada bagi, dia yang kemah mana tu kan. Sudah sampai sekarang. Sekarang ni yang saya heran, kat rumah saya tu pun tak ada siapa yang makan nanti dengan podal tu, kita yang makan kan. Tak biasa dengan ngado kan. Yang sebenarnya tak. Lepas tu kalau berpantang tu kan, macam-macam pantang larang kan. Berpantang, kalau pantang bersalin ni tengok, jago betul-betul. Tak boleh kipeh pun tak boleh. Bawa-baluh lah, ya tak boleh. Kipeh tak boleh. Lepas tu bakam apa tu, iya. Lepas tu tak boleh pakai kaki ayam, pakai sukin. Bukan stukin tu, sukin. Pakai sukin. Ingat dengan ruah-wan saya, ambil katil minyak tu, katil minyak buat plastik, katil minyak tu lepas tu ingat tak pakai barut makin. Pakai barut kan. Mau sekarang mana pakai barut tu yang rebeh semua mana orang makin barut lilit kat tiang tu, berpusing-pusing ni nak biar kotak betul badannya tu. Iya, pakai tak barut tu? Tak ada tu. Ya, marinnya dia kan. Tak ada. Orang dulu pakai. Okey. Sekarang pakai ni. Tak. Kau pakailah kan. Ya sudah lama dah tak beranak ni kan. Tak, orang dulu pakai. Jadi rupanya betul. Ada beberapa orang yang saya jumpa, dia bila tak ikut pantang ni, bila dah tua-tua boleh rasa badan dia sakit-sakit. Entahlah. Angin. Nak mati warna dah. Itulah antaranya. Tapi apa yang saya cakap ni ada kena-mengena. Sebab anak-anak sekarang kadang-kadang mak ayah ambil gengan. Itu sebabnya kalau yalah bila saya bercerita tu kan, adalah sebab mukadimah itu saya bawa macam tu. Sebab bila sampai ke kawasan kampung kan, kawasan bandar, tak kisahlah mana-mana, satu perkara bila sebut melentur buluh daripada rebung ni, baru je semalam pagi saya berceramah di Pangkalan TLDM, Sekolah Menengah Kebangsaan Pangkalan TLDM Lumut. Tajuk dia anak baik lagi cerdik. Yang tu memang sekolah memang ni KPM lah. Sebab KPM tu ketua pengarah dia dulu bekas mantan pemangku pengarah JPNS Negeri Sembilan kan, JPNS Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Dia dapat idea daripada situ. Mak ayah sanggup berhabis ni, beribu-ribu sanggup habis untuk anak belajar, tapi dia lupa bagi penekanan tentang akhlak dan adab.
Jadi dari segi perangai tu yang tak terdaya tu. Bangang tu satu hal. Tapi bangang tak menyakitkan hati orang, tak apa. Kan? Tapi sebaik-baiknya tak naklah dah hantar pergi sekolah pula bangang pula. Kan? Dah hantar pergi sekolah, biarlah dia cerdik. Biarlah dia pandai kan. Jadi kalau pandai, bak kata Imam Malik pesan apa? Biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Dia kata macam tu. Imam Malik pesan biar ilmu sikit jangan tak ada adab. Bukanlah makna ambil ilmu sikit-sikit dekat sekolah, tak. Maksudnya bila ilmu kau sikit mesti ada adab. Kalau lebih banyak patut lagi tinggi adab. Tapi hari ni dunia dah berubah kan? Dunia dah berubah. Makin tinggi ilmu makin rendah pula adab. Kan? Makin tinggi pangkat makin tak peduli kat orang. Tengoklah kadang-kadang ada orang tu ada jawatan, dia dah tak peduli dah orang bawah ni. Orang bawah sorik ke, orang bawah sakit ke, tak tahu. Dia cakap tu ikut sadap dia je. Bukan cakap kat Malaysia ni, kat negara lain. Kan? Dia ikut sadap dia yang bercakap macam dia yang pandai. Bila dah jadi ketua koyok lah, belagak lah kan. Kan? Main lokek ya, koyok kan, main lotak ya kan. Suka dia lah kan. Sengit ke, lurus ke, tak ada, dia kisah ada. Macam tu lah. Makin tinggi pangkat makin rendah adab masalah. Makin pandai belajar sepatut lagi tinggi adab. Tak, adab pun tak tinggi. Dia kata saya belajar peringkat apa? Kamu belajar setakat mana? Jangan ingat orang yang tak sekolah maka ilmu dia tak tinggi. Tak. Kadang-kadang kena faham. Kadang-kadang mencontohlah saya datang sini kan, saya ada ijazah sarjana muda. Depan saya mungkin tak ada ijazah, mungkin ada yang tak ada ijazah, mungkin tak ada diploma pun, tak ada sijil pun. Sebab dulu keadaan tak sama. Bukan semua orang dapat peluang sambung pendidikan, sambung belajar. Disebabkan kesempitan hidup, semua nak kena teruskan kehidupan dengan mencari rezeki, bekerja. Tapi tak bermaksud nak mencari rezeki tu dia tak pandai daripada saya, tak. Dia dengan pengalaman hidup dia. Kan berapa banyak benda yang saya tak pandai. Kadang-kadang bawa saya bila hari-hari korban kan. Korban kat kampung omak saya tu. Saya pegang pisau tu, kata, jangan. Bukan kerja awak melapah ni dah. Apa isanun? Nak nimbang jangan. Nak nimbang daging pun tak dibagi tu. Dia suruh kita duduk tepi. Duduklah tepi tu tengok kan. Jangan, dia kata. Sebab apa? Kepandaian orang ni. Orang ni dia tengok, dia suka, dia tengok lembu pun dia tahu berapa kilo. Dia tengok lembu pun dia boleh tahu berapa kilo daging boleh dapat. Ini kocik ni, tak sampai ni dah kan. Ya, keadaan dia. Tapi dari segi pengalaman tuan-tuan dan perempuan sekalian, mungkinlah lebih hebat daripada saya. Mungkin macam tu. Nak pula kepayahan hidup, rintangan hidup. Cara saya susahnya mungkin lain kan. Saya membesar di Seremban, lahir je kat kampung TK. Kan, saya lahir kat TK, kampung Aidilali, Batu Kikir, Jambatan Bosi. Kan. Jadi kat Batu Kikir, kalau orang tanya arwah Labaiyah tu arwah atuk saya lah tu. Yang ngajar ngaji makin. Dia juga orang yang selalu memimpin kenduri-kenduri Kenara ni kan. Itulah dia. Arwah Labaiyah. Dalam IC abah saya pun masih ada tertera Ismail bin L alias Labai alias. Dulu L tu hebat lah tu, Labai tu. Mana apa haji dulu bukan semua orang mampu kan. Bukan kata apa kan. Jadi macam tu lah, macam saya sebut tadi. Tapi adab tadi saya sampai tadi semua sampai dah dia tadi kan. Nampak adab tak ada nak mengelinjang loncek joget, tak ada. Sebab dia jaga adab kan. Tadi ramai yang tagak handphone pegang tadi. Cenia tadi masa mula tadi peter dah tak terayuk turun lama-lama bona pula kasut. Yang seorang tadi betul tinggi makan mana melorot dah kek pohon pula dah diam macam itulah kan. Itu sebab saya kata yang penting kita jaga adab kan, kita jaga adab dan akhlak. Itu sebabnya dikatakan makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Jadi kodolah jaga. Burung serindit terbang melayang, terhenti hinggap diganting mati. Bukan ringgit dipandang orang, tetapi memandang bahasa dan budi. Tagak rumah kerana sendi, runtuh sendi rumah binasa. Tagak bangsa kerana budi, runtuh budi hilanglah bangsa. Yang kurik itu kendi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Sirih kuning, sirih kuning garang menguning, mari tanam beluka sana. Seri sirih naik ke kening, seri pinang naik ke muka. Payah kita menabur budi, nenas juga ditanam orang.
payah kita menabur budi, omeh juga dipandang orang. Baik-baik mengirai padi, takut merocek ke muka orang. Baik-baik menjaga diri, takut nanti diejek orang. Apa guna berkain batik kalau tidak dengan sucinya? Apa guna beristeri cantik kalau tidak dengan budinya? Bakul penuh berisi limau, sangat borek payah nak jinjing. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Maknanya jaga maruah, jaga nilai diri kita. Hendak gugur-gugurlah nangka, jangan ditimpa si ranting pauh. Hendak tidur-tidurlah mata, jangan dikenang orang yang jauh. Maksudnya yang bukan hak kita, sahlah dipedulikan lagi. Yang bukan hak kita, makna jaga yang kita ada. Anak kita dijaga. Kadang-kadang sibuk dengan hal anak orang lain, tapi anak kita jaga elok-elok. Didik dia daripada awal. Anak kita daripada awal ajar dia mengaji, ajar dia pergi sekolah. Kenapa dia tak pernah pergi sekolah? Anak-anak pun heran. Anak-anak pun heran. Syek-syek suruh belajar, syek-syek suruh belajar. Untuk apa? Sebab nak suruh dia jadi seorang manusia yang berjaya. Bila sebut nak bagi anak-anak berjaya, melentur buluh daripada asas ni, basic tu kena tahu. Basic dalam rumah tangga kita, dalam mendidik anak-anak kita kena tahu. Akhirnya besok bila kita dah besar, besok akhirat besok kan, akhirat besok bila dah mati ni, kita semua akan bertempiaran dekat padang mahsyar. Di padang mahsyar besok telanjang bulat ni, telanjang betul, rosah betul, telanjang. Bila dah telanjang tu kan, bertempiaran kat padang mahsyar tu tanpa sibuk nengok orang lain punya. Tak ada, wih, dia kata tu Cikgu Lokman kau, tak ada. Samsul Debat ke tu? Tak ada. Tak ada lah. Kiyah ada kau, dia kan tak ada. Sebab masa tu sibuk jaga diri sendiri dan keadaan sangat huru-hara. Dan pada ketika itu anak nampak mak anak tu lagi, mak tu pun nampak anak mak tu lagi, ayah nampak mak itu nampak isteri dia lagi, isteri nampak suami lagi. Sebab masing-masing pada ketika itu nak melepaskan pucuk masing-masing. Kenapa dia lari? Sebab dia takut dituntut haknya. Seorang ibu yang tak menjalankan peranannya akan dituntut haknya. Seorang ayah yang tidak menjalankan tanggungjawabnya akan dituntut haknya. Seorang anak yang tidak berbakti pada kedua ibu bapanya juga akan dituntut haknya. Orang lelaki paling lambat sekali masuk syurga sebab banyak soalan yang akan ditanya. Anak perempuan dia yang tak lepas lagi bawah tanggungjawab dia. Bukan hanya itu, mak dia pun bawah tanggungjawab dia. Mak saudara dia yang tak ada waris yang lain selain diri dia juga akan menjadi tanggungjawab dia. Itu sebab kita orang lelaki lambat masuk syurga. Itu sebab orang perempuan jangan banyak cerita. Apakah nak orang lelaki tu setuju je lah. Apa dia nak tu, okey bang, setuju. Tu senang. Jangan apa, tengok ngeleng apa. Kan? Memang ya. Tak sebab apa? Sebab orang perempuan senang masuk syurga. Kalau kita fikirlah kan, tu sebabnya ada orang perempuan ni pergi lantak dia. Kau nak buat apa kau buat lah, lantak kau lah tengah terbalik. Yang penting dan tak ponik lantak kau lah. Dia cakap bukan saya nak kata nak suruh galakkan apa, tak. Orang perempuan sebenarnya senang. Orang lelaki ni yang payah. Banyak ragam kemampuan tak ada. Kemampuan tak ada, tapi mengelinyang, menggata itu la ilaha. Mengeletek nyawa tu nak menikah, la ilaha dia nak mati mana dah. Tu dia tu bila tanya isteri berapa, isteri saya seorang je kata. Tak yang gigi tu, yang gigi tu. Jangan baca yang mentagak tu. Isteri saya seorang je kata kan. Yang atas tu ampek ti, teringin tapi tak terdaya. Kan tak terdaya, kemampuan tak ada, semua nak kan. Tapi kalau betul lelaki tu nanti saya cakap dengan perempuan, apa ya kau nak nikah nak bila kau terdaya mana itu mula mana paning melebak mana busuk ya. Yang makin lama ke mengkok nak nombor mengkok pahal tu dia ingat yang sadap fikir. Dia tak tahu orang perempuan ni kalau dia dapat dia garang yang main dia dapat rontak tu orang perempuan lagi suka. Dia tengok ni orang lelaki konon nak tanggungjawab banyak mana, sudah yang ramai datang perempuan. Mana pun lelaki datang pun duduk belakang mana, belakang duduk di mana. Tak nak duduk depan, tak nak dah pek dah dia kan. Ni pun nak ramai kan, nampak dengan wan-wan pun dia bawa wan ni sekali datang hambat. Ada orang bawa tak apalah kan ni. Betul. Itu sebabnya nama PIBG. Ibu dulu baru bapa. PIBG, ibu pejabat. Mana ada bapa pejabat? Ibu negari, ada bapa negari? Tak ada.
Ibu roti, pernah dengar bapak roti? Tak ada. Ibu sawat, bapak sawat tak ada. Kan? Bila orang tu, alamak dia. Alamak, mak sebut dia. Tak ada alabah. Pernah dengar alabah? Tak ada. Tak ada. Iya, mak ada. Sikit mak ada. Bah tak ada. Bah tak ada. Sikit-sikit mak, ibu. Kalau boleh kan nak buang tu. PI, buang B tu. Bapak tu tak payah ada pun tak apa. Tapi kalau buang B dah jadi PIG, dah pik pula babi pula. Macam mana pula kan? Kono yang letak bapak tu. Ya bapak manyang tak ada. Mak juga datang. Melontu buluh je lah. Mak juga lah yang kono lontu. Abah tak ada. Abah itulah buluh tu. Dogi, bega. Semua tak ada dengar cakap. Anak mokok disabat dia cakap. Macam mana tu? Kan bila cakap mula dah. Bila usik pasal rokok tak saut betul kan. Jadi makna kata sebenarnya dalam bab kekeluargaan kita melentur anak-anak kita memang kena daripada awal, daripada kecil mari kan kita diajar pergi basuh tangan dulu. Maksudnya tu adab tu basuh tangan. Makin basuh tangan mana ada pergi cek sekarang ni pemalih semua di kepala paip pergi tuan datang menitik-nitik air sepanjang jalan. Orang dulu macamnya hulu macamnya kobok betul tak? Dah habis makan je no. Basuh tangan tu biar dia basah pinggan tu, jangan biar dia kering. Orang dulu betul tak? Lepas tu siap macamnya tangan ni ingat tak? Ingat ni tak? Apa sebab itu? Apa sebab orang tua khabar mesti basah pinggan tu dulu? La ilaha illallah. Senang basuh tu kau jangan apa betul lah, tapi kepercayaan orang dulu sebab apa? Jangan kering joki tu. Pek makan sok, pek makan lagi. Tu yang seorang tu. Dia nak bona nikah dua. Dah dua bini Tengah hari tu bini masak. Hari ni I masak lauk kegemaran dia. Lauk apa? Tolu sak kicap. Dia punya goma konan biawak betul 3 biji tolu dia balun kombo sodap malam tu dia balik palung satu mah bini nombor 1 Assalamualaikum punya happy bang ada main langsung malam tu po bini nombor 1 pun masak tolu sak kicap yo. Ai sikit je makan. Yo makanlah ni. Malam tu sendawa keluar tolu. Kan badan muka siapa suruh kan? Siapa suruh tak kisahlah. Tapi nak bagi tahu orang dulu kan, orang dulu macam tu. Semua ada sebab kan? Lepas tu dulu nak masuk naik atas rumah kan ada masuk kaki dulu. Semua ada macam tu. Sekarang tak ada. Semua tu ada sebab untuk ayalah mari dulu tak ada ni lah, dulu orang tak pakai ni lah, dulu orang kaki ayam macam-macam alasan sebab tak nak ikut adat. Sedangkan adat dan adab ni menyusun tata laku, tata cara kehidupan kita sebenarnya. Bila datang lalu depan orang tua tu menunduk sikit macam kan. Mana dulu macam nak kan hormat macam mana. Ya kadang-kadang tak ada budak sekarang, tak macam dulu. Sekarang ni rumah pun dah lawa-lawa kan. Cuba tengok kat Palung, rumah banglo semua dah renovate kan. Dahsyat. Rumah makin besar, selesai aircon. Orang Palung pakai aircon kan. Tak main nak kipeh KDK tu lagi aircon sekarang kan. Jadi semakin moden dia kan, semakin moden. Tetapi tidak bermakna adab ni boleh kita korbankan. Itu sebabnya kalau kita tengok apa yang perlu ada, yang pertama dalam mendidik anak biarlah datang dari hati. Mendidik anak biar datang dari hati, sebab niat kita nak jadikan anak kita ni menjadi seorang manusia yang akhlaknya baik dan sempurna seboleh-bolehnya. Kita nak anak yang jadi baik. Dia orang kata ada menambah, tak ada terasa kurang. Ini tak ada tak menambah, tak ada tak mengurang, menyusahkan orang ni. Bak kata bahasa Jawa tu, cilik-cilik kalau motor was gede ni sokwa. Kecil-kecil tak nak mampu nak bahasa nyusahkan orang tu. Ayat orang tua dulu Jawa lah, orang Jawa tahulah tu. Kan? Jadi makna kata dia
dah didik daripada awal dengan adab dan tata susila. Bertamu pun bagi salam. Kok bangang pun tidak menyakitkan hati. Dengan cikgu tu, kalau dia tak tahu, dia cakap, saya tak tahulah cikgu, saya tak faham lah cikgu, senang cikgu mengajar. Ni dah lah tak faham, tak pandai pula, buat perangai, mengacau, usik sana, pukul sana, buli sini. Kan? Lepas tu bila hari report card bila jumpa dengan cikgu semua cakap elok ya. Patut dah cakap lah, mak ayah tanya anak saya macam mana cikgu. Dia ni okey, baik, cuma itulah kan banyak main. Tapi kalau dia dia usaha sikit, insya-Allah boleh berjaya. Sepak kan tahu lah. Cakaplah tu kita orang, budak ni bega. Dogi tak siapa ikut mak kau bahai tanya macam tu. Tanya kap macam tu, orang pula fikir. Saya hari doa biar bila lah kayak budak ni nak pindah sekolah. Dia budak abah tu orang kau pahal dia marah anak tu. Barulah budak tu tak berani buat perangai. Kan, ataupun macam mana anak saya cikgu macam ni lah. Segala kemungkaran yang dibuat oleh anak cik tu semua dalam senarai. La ilaha illallah, ya Allah. Iya, jangan main-main. Itu sebab saya kata kadang-kadang belajar agama, macam contohlah potang ni, penceramah datang, semua bayar ni. Panggil orang datang untuk bagi ceramah motivasi untuk belajar, mesti bayar. Sekolah PIBG bayar. Dan bila bayar, ada orang kadang-kadang kutip lah duit daripada ibu bapa. Contoh kena bayar RM30 satu untuk seorang anak, RM30. Gila sekolah ni, sikit duit. Dia kira, nampak tak? Kira RM30 seorang. Contoh lah macam ni kan, katalah adalah dalam ni kalau tengok cara ni dalam 2,000 orang lah. Contoh kan, contoh lah kan, contoh tak adalah 100 orang katalah kan, kali RM30 dapat berapa? Mak matematik macam ni bondo senang lah tu kan. 100 orang kali RM30 berapa? RM3,000. Okey lah, RM3,000 RM3,000 sebab seorang RM30 untuk anak kita. Dengar ceramah misalnya kan, oh ya Allah betul lah, lah tak patut buat macam tu lah, lah macam ni lah, betul pesan tu. Modalnya RM30 seorang. Tapi lepas 10 tahun lagi anak keluar daripada palung, pergi mana? Pergi ke Lumpur, buat perangai dia, akhlak ai tak elok, akhlak ai tak baik, terbabit dengan dadah, terbabit dengan maksiat, terbabit dengan arak, terbabit dengan masalah sosial yang tak menentu. Pada ketika itu bayar RM10,000 sebulan pun belum tentu boleh selesai. Ini one off sekali RM30. Minta tolong ibu bapa bayar RM10 untuk benda-benda baik untuk anak kita. Bayar, jangan kira. Bantu sekolah, bantu PIBG. Sebab kita ni nak ubah ni anak kita yang dalam sekolah ni. Sekolah ni faham lah. Kadang-kadang macam program kodoh-kodoh buat macam begitu. Waktu musim PKP tu, kono ya gantung bendera. Ambil gambar, tunjuk kat kementerian, tunjuk kat Jabatan Pendidikan Negeri. Kadang gila ya PPD ni kadang. Apa tak ada umat dalam sekolah tu. Pasang kat bendera. Tapi apa? Sebab apa buat tu? Bukan gila, sebab nak tunjuk dekat semua orang yang kita tetap nak bagi semangat kecintaan pada negara. Itu sebenarnya. Kita memang marah-marah tapi betul juga. Anak kita nampak bendera jatuh, naikkan bendera tu sebab dia rasa sayang kat negara dia. Kan? Kalau orang tu tak ada rasa apa, dia pijak lah. Nampak tak? Rupanya tu sebab PPD buat program macam tu. Nampak? Semangat kecintaan pada negara. Macam hari ni kita cerita sebab akhlak. Dan kalau kita tengok yang kedua pula, kena anggap mendidik anak ni sebagai satu ibadah. Mendidik anak ni satu ibadah. Niat kita nak anak kita jadi baik. Orang dulu-dulu kan pergi ngaji kita, suruh anak tu ngaji. Pergilah ngaji. Ingat tak marin pergi ngaji jalan ramai-ramai, bawa rehal dengan mukadam je nah. Tak apa kono marin rumah Ustaz Sazah mesti kat Colah Buluh tu kan jalan kan dekat dengan kubur lah rumah tu kan, lalu kubur yang buluh sanyap iya marin kan, tak tahu kenapa
Guru-guru dulu gemar betul ngajar ngaji rumah, mesti lalu kubur, tak lepas. Lepas tu lalu kat kubur kan, Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Cabi-cabi budak tu, ya Allah, ya Allah. Panjang elak jalan kat kubur ni kan. Lepas tu dengar prak. Apa tu? Dia tak boleh dengar bunyi tu. Perut-prak tu, tak boleh dia dengar. Kadang kambing minyak kanting. Prak tu. Ada. Kan dulu. Kenapa mak kita cakap suruh ngaji? Pergi ngaji. Kalau kau nak jadi kafir, kau tak payah ngaji dia. Pergi kafir tu apa dah? Betul tak dulu kan? Dulu ngaji tak macam sekarang. Dulu ngaji lek date a lek bawa lek dapat o dulu. Barate ba be ba depan bu ba be bu dulu. Tarate tak date. Bukan dia teh nah, dah teh. Tarate ta bawa ti ta dapat tu ta te tu. Lewe hebecoe. Lepas tu pakai penunjuk duri landak tu. Ingat kan? Main. Berlubang-lubang wakaf Amboi, bagus tak kepala. Bila berhenti ain ni dia berlubang dia tak tahu ni nak ngaji lagi ni. Mana? Main. Lepas tu sampai tu ain do date an, ain do bawa in, ain do depan on, in on tu hana tu laju tu laju. Sampai yang hujung tu Andate alam date la mim ya mati bawa minun date na. Dah sonyak ada. Macam mana bunyi ini ya? Andate alam date la mim ya mati bawa minun date na. Patut dia bunyi alamina, betul dia alamina. Wah, mula menjorit gua. Tengoklah panjang pendek. Mana panjang, mana pendek. Alamina, baca balik. Masuk tak mengatang-latang baca. Yang datelah. Yang mati bami. Ingat tak dulu, kan? Dah nangis dah. Pergi simpan. Simpan. Dulu. Nah, kita dulu mengaji macam tu. Tapi esok datang nak ngaji? Datang tak ngaji. Hari-hari ngaji. Sekarang ustaz datang rumah ngajar. Omak kayo. Rumah kon. Tak kau. Tak ada lagi dah sebut cancel. Towel sebut nyampah betul orang Palung ni lah. Mana cancel tak kena. Dulu towel. Sekarang nyampah. Kek Palung, saya nak tanya, berapa ramai orang mak di sini yang orang Palung ni? Palung satu, bapak segala Palung. Berapa ramai anak panggil dia mama? Kek tangan? Kek dengan seorang lagi, dua, mama. Tak padan dengan Palung, mama. Itulah dia. Kan, itulah. Nak macam mana? Anak panggil apa? Baba. Tak ada soalan tu. Abi Arab lah sikit. Abi Baba. Soalan tu? Belum ni. Anak ayah adalah kan. Hati belakang tu. Tu yang baju hitam pakai cap tu bang. Anak panggil apa? Walid. Dan soalan tu? Abah. Sah Palung lah. Abah kata. Mak mama. Tak. Yang mama tadi kan. Abahnya panggil apa? Papa. Papa kampung mana? Papa kampung mana? Kelantan. Kelantan. Anda betul. Mana tadi mama satu lagi tadi? Mana? Mana abah? Papa. Macam mana?
Sabah kat mana? Kudat. Ya, betul lah. Kudat, saya tahu Kudat tu. Jalan pun tahu. Kudat tu jalan pun tahu, lagi tahu daripada Palung. Betul tak? Bawa zikir sama ni. Orang ya Allah ya Allah. Tu papa panggil tu. Ha? Situ tu. Tak apalah, tak kisahlah kan. Tapi yang penting anak tu hormat. Tu yang penting Tapi mari macam tu lah. Ngaji macam tu lah. Tengok sekarang ngaji batal saja khada zara. Sekarang main ikra berapa dah tanya kan. Tapi sebenarnya saya anak-anak saya kebanyakan semua saya ajar mukadam lama. Sebab saya nak anak saya kena huruf. Kena huruf daripada awal. Ni alif, ni apa, ni ba, ni apa. Lepas tu tunjuk ni apa huruf ni apa huruf ni apa huruf tunjuk. Kemudian ni panjang, ni pendek, ni sekarang lain kan. Tapi yalah, dia nak bagi copek, nak express. Sekarang semua nak copek. Hari ni post semalam sampai. Tu dia nak macam tu. Hari ni post semalam sampai. Dia nak copek betul. Ikut Sami Velu lah tu. Kan, hari ni post semalam sampai. Sebenarnya bukan semalam, satu malam sampai. Kan? Kemudian kena ada kepercayaan dengan anak-anak. Maksudnya kita memberikan didikan anak dan percaya anak kita akan jadi baik. Percaya. Lepaskan anak kita keluar, pergi belajar rajin-rajin, jaga diri. Tapi bila anak balik kena follow up, tanya macam mana belajar kat sekolah tadi. Ada tak cikgu posan apa-apa? Ada tak cikgu cakap apa? Kadang-kadang cikgu-cikgu pun tak tahu. Mana cikgu-cikgu? Dah tak ada lah cikgu. So, dua orang je. Oh tu cikgu. Cikgu-cikgu ni dia ada back group tau. Dia back group. Ada grup satu merah, grup tiga merah. Dia pakai nama apa? U lagi? Oh, UPM, UKM, UIA, UTM. Macam tu lah. Dia susun lah. UITM ada tak? Lain kali saya tak nak camah sini lagi dah. Tak ada lah UITM. Terdepan tu kan. Letak UITM. UITM di hatiku. Tak salah. Bila letak tu kan. Grup ibu bapa kelas UKM. Dia pun tanya. Pastikan ya ibu ayah, pastikan anak-anak buat homework yang ni. Kita sediakan muka surat ini. Kena hantar sebelum ni. Kita pun tak tahu mak ayah hidup lagi ke tidak. Tak ada yang respon kan. Tak ada senyap kadang-kadang. Yang seorang tu pula yang seorang tu cenya. Tak ada sampai ke ujung. Ada seorang tu maklum jangan. Maklum bahas tak ada. Contohlah kan. Kadang-kadang tu siap pandai lah tu. Cikgu minta maaf anak saya tak dapat datang sekolah, dia tak sihat. Dia dah 2 hari dah demam panas. Wah, yang dapat lah ustazah. Yalah, semoga diberikan kesembuhan. Semoga anak tu cepat sembuh. Saya doakan. Wah, hal yang hantar mesej tadi anak tu. Ada tak buat macam tu? Ada. Kita tak tahu dia dah send tu dia delete mak tak nampak. Cikgu kadang dapat tu. Sekarang ni tanda-tanda akhir zaman, cikgu cari anak murid. Boleh pula cikgu dengan JKPIBG pergi ke rumah budak yang dah lama tak datang. Mana pergi budak tu? Dah meninggal. Kau kita tak tahu. Kono kepala air juga kau. Pahal budak ni. Tak, betul kan kita tak tahu. Dia tak tahu sekolah kenapa? Adalah amak ayah sekarang ni, dia pula tak payah habis sekolah. Tolong amak kau meniaga. Jangan buat macam tu. Jangan kita rompak masa anak-anak kita itu waktu dia menuntut ilmu. Jangan kita rompak dan kita rosakkan dengan suruh dia bekerja. Jangan. Suruh dia belajar. Sebab saya nak bawa cerita macam manakah pada ketika dulu seorang lelaki bawa anak dia berjumpa dengan Saidina Umar. Bila jumpa dengan Saidina Umar, dia kata, wahai Umar, kau boleh tak nasihatkan anak aku ni? Dia kata, sebab anak aku ni derhaka. Kau tolonglah nasihatkan dia. Maka pada ketika itu, apa yang disebut oleh Saidina Umar, Umar pun nasihatkanlah dia. Jangan kau derhaka, tak baik, kesian ayah kau. Ayah kau macam ni, kau tu tak hukum macam mana, masuk dalam aku macam mana, kau nak seksa berapa lama. Dia nasihat macam tu. Tiba-tiba anak tu bersuara, wahai Umar, aku nak tanya satu soalan. Adakah dalam semua keadaan anak saja derhaka kepada kedua ibu bapanya?
ada tak keadaan seorang ayah pun boleh jadi derhaka, seorang ibu boleh jadi derhaka? Maka kata Saidina Umar, memang ada keadaan anak itu dianggap derhaka. Ayah itu dianggap derhaka. Macam mana pula? Pertama, dengar tu. Pertama, kegagalan memberikan nama yang baik-baik untuk anak itu. Ayah itu dianggap derhaka. Bagi nama yang baik-baik. Nama baik, nama baik. Tak, maksudnya membawa maksud yang baik. Letak nama Nabi lagi baik. Jangan letak nama Samsul. Sebab apa? Samsul ni maksudnya matahari, panih. Syamsul Amri, ketua segala matahari, lagi panih. Samsul debat lebih lagi jangan. Berdebat dalam panih, berdebat pula. Jangan, kan? Jangan. Letak nama yang baik-baik. Danish, bijaksana. Kan? Letak nama-nama yang baik-baik. Amir, ketua. Kan? Dhafir, yang berjaya, yang menang. Contohlah, letakkan. Kan? Letaklah nama. Letak nama Nabi. Adam, Yunus, Yakub. Nama orang tua. Apa tua pula nama Nabi? Ini tak. Demi kasih sayang kita bang, kita combinekan nama kita. Nama bang Yahya, nama saya Mahani, nama anak kita Yamaha tu. Itu nama Jepun. Jangan dibuat-buat macam tu ya. Kan kalau ejek budak tu ke sekolah. Brum tu kan. Maznah Daud, Mazda budak tu. Jangan. Letak nama yang baik-baik. Kalau macam tu lah wahai Umar, ayah aku ni derhaka kerana dia letakkan nama aku ini. Dalam bahasa Arab bila dia terjemahkan, maksudnya kumbang hitam. Orang mengejek aku. Sebab letak nama yang baik-baik. Tapi kan letak nama yang baik-baik ni kena hati-hati ya. Orang perempuan dengar saya cakap ni, orang lelaki perempuan semua dengar. Nak bagi nama anak ni, kadang-kadang kita letak nama maksud dia baik, tetapi rupa-rupanya tu nama anak jin. Contoh Zakwan. Siapa yang anak ada nama Zakwan? Macam anak siapa ada seorang Zakwan. Tu nama anak jin. Nampak tak? Nampak tak? Dah yuk melambai tu saya nak lambai. Nampak tak kan? Kan siapa lagi? Balkis. Nama Balkis. Balkis ni berunding dengan Nabi Sulaiman baru, tahu tak? Ratu kepada segala jin. Balkis, Kistina. Banyak lagi nama-nama. Itu yang bila panggil tu bahasa kocik banyak nak gangguan itu sebab jin nampak dah. Iya. Cerita tu betul tu sebabnya kita disunatkan. Macam ni lah saya beritahu. Lahir je anak. Benda pertama yang kita kena buat untuk anak kita ni dalam tempoh yang sesegera mungkin. Hari pertama, hari kedua tu tahnikkan budak tu. Tahnik tu bolah bibir, bukan bolah dengan pisau tau. Lalukan dengan madu kurma. Kalau ikut sunnahnya buah kurma. Cari orang yang pandai, yang tidak merokok. Imam kan, imam pun serokok. Sebenarnya tunggu belum kan? Dah okey dah habis batangnya. Zam, lepas tu dikumam kurma tu. Zam. Bismillahirrahmanirrahim. Zam dijolok kat langit budak tu. Bokorut budak. Ini Surya tahu dah pokok Surya. Budak tu pun tahu. Mustahak tu. Lepas kita disunatkan tahnik budak tu, carilah ustaz-ustaz yang okey-okey. Tapi adalah satu saya peringkat ulang kan. Segala ustaz yang datang ke masjid tu semua disuruh tahnik budak tu. Salah budak tu dah berdiri. Dah besar budak tu 10 tahun nak tahnik apa? Mestinya kau datang dah. Tengok. Ada macam tu. Tahnik ni baby. Lepas tu hari yang ke-7 kita disunatkan bagi nama yang baik-baik.
Hari yang ke-7, ini belum keluar ada paut. Nama dah ada dah. Letak stiker kat paut mak tu. Mamu. Ayo. Sabar dulu tunggu budak tu keluar. Kalau tak nama jantan keluar perempuan. Kalau tak nama perempuan keluar jantan. Kadang bukan betul nak scan tu. Senapangnya tu suruh. Lah senapang keluar lu tu. Dah nama lelaki. Nampak tak? Tu dia. Yang kedua dikatakan ayah itu derhaka kerana kegagalan memilih ibu yang baik untuk anak tu. Maksudnya suami kena didik isteri supaya menjadi ibu yang baik. Orang lelaki kena ingat. Macam mana nak beritahu? Lelaki tak ramai. Kan balik kau perempuan cerita kat lelaki, tahu tu, tahu. Tu yang payah tu. Kat sini saya nak tanya, siapa yang dia datang, lelaki pun datang sama. Mana suami? Yang ujung tu. Oh ya ke? Elok dah sama. Serba hitam terpaksa bang ya. Sama kalau tak. Tak apa lah kata tadi kan. Lagi siapa lagi? Yang suami datang. Jago anak kat rumah. Handau tu. Kau cover ke apa tu cakap? Yalah baguslah kalau ayah yang jaga. Yalah, baklah abang jaga abang tak nak nasi mau. Dia kata yalah tu. Kan seorang ayah kena pilih ibu yang baik, didik ibu menjadi ibu yang baik, didik isteri jadi ibu yang baik. Tu suami kena tanggungjawab. Tu sebabnya macam saya ni kan, orang cakap anda cemas sana sini, isteri sini. Tu sebabnya kalau seorang suami tidak mampu mendidik isteri, maka jangan halang isteri untuk datang majlis ilmu macam ni. Galakkan isteri pergi majlis ilmu, kuliah duha, pergi dengar macam-macam agama di masjid setiap malam pagi, untuk tambah ilmu di dada. Kadang-kadang bila ilmu tu tak ada, tu yang dia mengacau benar-benar tak apa-apa. Masuk dalam media sosial marah, kenapa ni? Patut kerajaan kena umum awal gaya tahun ni bila. Apa hal kau tahu tak kita kena kira dulu, kena tengok anak bulan dulu. Kan? Tengok anak bulan dulu, anak bulan tak nampak, macam mana nak cakap bila gaya? Kan? Daripada 29 tompek kita ni balai cerap tu, kita nampak satu tompek jadilah gaya lah besok tu. Macam tu. Cara bercakap tu kan, ilmu tak ada, main marah ayo. Masalah ada. Nampak tak didik? Orang perempuan lagi satu lagi. Dia tak boleh nampak dalam tu. Viral tompek makan sadap. Kesnya, bang jumlah pergi dilung ramai orang lah. Kan kedai tom yum kat tepi jalan ni kat sorting tu sadap betul. Yang seorang pula komen, tapi dengar-dengar dia celup suara dalam weh. Adalah orang cakap macam tu lah kan. Orang cakap, yang seorang lah komen, biarlah suara dalam lah, janji sadap lah. Seorang tu pula lah. Kan. Cuma kadang-kadang orang fitnah aja. Kadang suara dalam betul dia pakai suara dalam, tapi suara dalam yang baru tak ada orang pakai lagi, jadi dia porah bunjut tu lain macam sadap apa. Iyalah, kenapa pula tu kain yang betul-betul balik kan dia cuba tu lah. Tak ada lah. Itu hari tu orang perempuan marah, Ustaz dengan Ramah betul tak masa bila dia mengkaji betul. Yang saya cakap orang lelaki kan suara dalam ni semua orang kotak, orang perempuan suara dalam ni semua lambak ada. Betul tak? Apa sebab? Sebab orang lelaki mana pernah pilih. Dia belek-belek tu, saya siapa? Yo ni balik kan kotak, yo alamak salah. Nak pergi tukar, tak ada dia tukar, dihadap seminggu. Sampailah longgar kawan tu. Itu buka seluar tu ikut sama sepeda tu. Iya, orang lelaki macam tu, orang perempuan kalau letak dalam kotak rugi. Tetap dikeluarkan. Nak dibelek tengok bonang semua tengok orang lelaki tak ada tu. Kadang kalau orang lelaki bawa bini lain tu. Nak milih sepeda, abang pakai ni abang ni. Ni ada banyak macam color. Dan bukan pakai kat luar, apa masalah kau tu. Color ni tak ada lagi, color ni tak ada lagi. Kau ingat baju raya ke apa tu? Betul lah kadang-kadang kan cara fikir berbeza-beza. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, kegagalan seorang ayah mendidik anaknya dengan ilmu Al-Quran. Sebab dulu silibus zaman Nabi dulu
Zaman para sahabat dulu hanya Al-Quran. Tapi hari ni ilmu ni dah dipesan dengan man aradat dunia bil ilm kan. Siapa nakkan dunia dengan ilmu, siapa nakkan akhirat dengan ilmu, siapa nak kedua-dua pun dengan ilmu. Jadi kena belajar. So sekarang dah ada sekolah. Sekolah diajar macam mana cara mengira, macam mana cara menghafal, macam mana cara mengeja, macam mana cara mengingat. Semua diajar ni. Bila diajar di sekolah dengan kepakaran guru-guru yang ada. Kadang-kadang amak tak boleh ajar dah. Sebab amak pun dia terlupa. Amak dah terlupa, makin amak pun payah nak belajar sampai jadi macam tu. Tapi dia rasa dia dah pandai. Dia nak anak copek pandai. Tak boleh macam tu. Dia tentu ada proses. Tu sebab amak tu doreh darah tu naik. Goram dan budak ni hantu kalau kokang. Dulu dan sekarang beza. Dulu kita kena hontak copek pandai. Sekarang lagi hontak lagi bangang budak tu. Dia lain. Budak sekarang ketahanan tak macam dulu. Budak dulu kena bantai sabat zam. Oh biasa. Dia nangis tu sekadar syarat supaya berhenti. Sakit. Dia kan sakit warna dah. Sebab dia punya lasak pergi mengocam dia. Kau 7-8 malam kan pun sampai dekat rumah. Zap. Ada orang tua ni balik pintu tu. Dia sembah dah macam ni. Siap kau. Lepas tu dia capai mana sampai ya kan. Mana kanan terpinggang lah. Kau pelopah apa, kau pelopah santan apa, pelopah pisang tu pun jadi lah. Iya, dia sahabat mana dapat tu. Mu pergi rumah. Raket tu patah. Dulu, sekarang tak mau dah doh. Marah sikit je kahwin dengan pergi kahwin dia. Kat Lombok apa ya? Budak perempuan marah sikit je. Pergi Lombok. Baru seminggu lagi kat Lombok. Kita jumpa buat balik dah tak pandai cakap Melayu dah. Saya syukur Pak diselamatkan. Cakap Indon dia dah. Baru seminggu. Ni dia capek dapat benda-benda luar ni capek dapat. Kan. Jadi makna kata didik anak kita. Ada peluang hantar sekolah, pastikan dia datang ke sekolah belajar. Kan? Kemudian seterusnya manfaat. Sentiasa didik anak kita, nilaikan anak kita ni supaya dia sadar yang diri dia tu memberi manfaat pada orang lain. Memberi manfaat. Seperti mana macam dulu kan, masa saya ingat dulu tak ada ceramah motivasi gitu ni. Mana ada penceramah motivasi datang sekolah? Mana ada? Marin yang ada penceramah tetap kat rumah. Amak kan. Kau nak belajar, tak nak belajar sudah. Ayat mak saya ingat apa? Kau nak jadi orang, kau belajar. Awak mula terfikir selama ni bukan orang kau. Rupanya maksud abah, maksud mak kita cakap kau nak jadi orang kau belajar tu maksud dia apa? Sejajarkan apa Nabi sebut, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia memberi manfaat pada orang lain. Kita pun nak anak kita, takkan kita tak nak anak kita keluar besok jadi peguam balik. Balik ke kampung jadi doktor, balik ke kampung jadi engineer, balik ke kampung dia jadi seorang pakar strategi perniagaan, balik ke kampung dia jadi tokoh korporat, balik ke kampung jadi usahawan yang berjaya, balik ke kampung berbakti. Ada seorang sahabat saya ni, Ashraf nama dia. Bayangkan berbelah tahun dia duduk di KL, tapi akhirnya dia nak jaga ayah yang tak sihat di kampung. Dia balik kampung, dia berbudi pada tanah, dia buat bisnes. Sekarang ni alhamdulillah stable kan? Dia boleh keluarkan sekali pengeluaran kelapa tu 40,000 biji kelapa. Bayangkan punya handa tak handa. Senang hidup customer ni dah ada dah, regular customer dah ada. Dia buat cakap maknanya tu saya kata tadi, tak semestinya orang yang ada kereta besar maka dia lebih hebat, lebih pandai daripada orang lain. Tapi kita nak orang, anak-anak kita pun jadi orang yang berjaya. Dia mungkin bukan apalah, mungkin dia seorang guru pun boleh menjadi seorang yang berjaya. Sebab dia menjadi pendidik. Berjayanya guru adalah apabila dia mendidik orang lain menjadi berjaya, lebih berjaya daripada diri dia. Itu hebatnya seorang guru. Seorang guru mendidik anak tu dapat semua A. Yang dapat nama sama emak dia. Anaknya anak syaitan dapat semua A. Bersepah A. Macam mana dapat macam tu? Tu mak ayah bangang nampak Yang seorang tu lah cakap. Kau cakap bebek sikit ya. Eden ni makin pandai ya. Cuma tinggal makin dan tak ada peluang nak belajar ya. Ayat nampak tak? Sadap mulut orang tu. Bangga. Tapi cikgu dapat tak? Cikgu tak dapat apa.
Cikgu naik pangkat ke? Kadang-kadang tak naik pangkat disebabkan hanya kelulusan budak tu dapat berjaya semua. Tak. Kalau ada anak tu berjaya dapat grade bagus pun, cikgu macam tu juga. Mengajar di sekolah yang sama. Kadang-kadang tiap-tiap petang kena datang buat kelas tambahan walaupun budak tak ada. Cikgu ni buat kelas tambahan, minta tolong mak ayah. Bila cikgu tu nak buat kelas tambahan, korbankanlah masa sikit, hantar anak tu pergi belajar pukul 8. Pasal dia apik dengan drama tu. Nak tengok drama nyibuk pergi suruh abah kontar tu. Abah nak pergi suruh pergi masjid, amak pergi lantar jam. Pergi lantar korban sikit. Leko tengok perempuan itu. Kesian Emil. Kan, saya tak tengok dah orang share dalam TikTok. Iyalah, betul ni cerita betul. Cikgu tapi tetap akan mendidik macam besok. Tengok. Apa kojo? Hari ni hari apa? Hari Ahad. Pukul 2:30 datang sekolah dengan ceramah. Mana dah buat ceramah hari Ahad ke sekolah? Kau buat pun Sabtu pagi. Kan? Tapi tengok cikgu tu datang tak? Angkat tangan cikgu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang lain tu tata tertib. Mana? Yang lelaki ada. Ni akak-akak yang penceramah. Mana? Iyalah, betul. Ada cikgu tu bertugas ke bilik jamuan lagi ke apa semua kan. Contohlah. Tapi hari Ahad buat datang tu mak ayah tengok cikgu-cikgu datang, tanya dia orang, yang datang hari Ahad ni ada overtime? Mana ada? Tak ada. Datanglah. Ni ada pada pukul berapa pagi tadi dia nyusun kursi ni. Sebab hari mereka dah susun kursi ni balik. Kita tahu duduk je. Goyeh kursi jangan seorang tu goyeh badan makan sampai membadak apa tu salahkan kursi. Tak kisahlah kan, lagi sehat senang hati. Ya. Tapi itulah pengorbanan cikgu. Nampak tak? Tu saya tanya tadi, yang jadi MC tadi cikgu kau budak tadi. MC tu cikgu kau, cikgu baru kau, cikgu lama. Tak adalah baru benar. Tapi dia paling barulah sebab dia kena jadi MC. Lebih kurang lah. Ya. Sian cikgu tu, asyik dia jadi MC. Tu saya tanya tadi senarai nama mana? Tu tunjuknya. Saya kata mana senarai nama? Kita nak tanya VVIP yang ada namanya Cik Gayatri, Siti Mariam. Orang nak tahu nama Guru Besar, nak nama YDP PABG. Oh, baru dia bagi nak. Kan? Selalu ke dia jadi pengurusi tu? Tukar-tukar. Mana cikgu yang belum mengasah lagi jadi MC, suruh dia lah lepas ni. Peh dia. Ya. Oh, cik nampak tu suka ni guys. Nampak benar dia selalu kono. Semalam hari tu minggu lepas ada seorang tu, dia jadi MC berpantun lah. Berarak apa? Berbalam apa? Berarak awan berbalam petang, macam tu lebih kurang. Berarak di celah pepohon ara. Saya khabar tinggi betul pokok ara tu. Sampaikan awan tu berarak ke celah tu pahal. Baru tahu tak kono pantun ni. Yang seorang tu dari Segamat pergi ke Kuantan, singgah di Lipis beli berangan. Kau kalau kau naik kereta, kau jumpa Kuantan dulu, baru jumpa Lipis. Tu bukan menyinggah nama Pai. Yang seorang tu lagi tahu, dari Seremban pergi ke Melaka, singgah di Perlis. Jalan mana kau ikut? Tahu waktu. MC kata, saya baik aku tak bagi pantun. Aku dengar lah kau ngumpet kat belakang tu. Ya. Tapi baguslah, senang, bagus cikgu. Semalam saya kono kat satu sekolah tu kan. Semua nak berucap, alah ponek lah danai. Kan, yo. Ya YDP PABG berucap, pengetua berucap, baca pula tu.
Kemudian baru sampai, tibalah masa yang dinanti-nantikan. Tadi penceramah ini yang tidak asing lagi, tidak perlu saya perkenalkan, tapi saya baca sikit dia datang. Tadi kau khabar kau nak, kau baca lah lagi apa? Dan tu semua lah tu. Iyo kan. Tapi nasib baik tadi dia punya bahan itu betul lah kan, betul lah. Tapi itulah dek kan, coba tengok pengorbanan cikgu. Saya bukan cakap apa lah, cikgu saya seorang cikgu nama Noraini Amran. Dia ngajar saya makin matematik masa darjah 3, darjah 4, darjah 5. Saya punya sayang ke cikgu saya. Alhamdulillah hari tu tahun lepas bulan 7 bulan 8 saya dapat minum sup kambing dengan dia. Hirup sup kambing dengan dia kat Pontian. Setelah berapa puluh tahun. Bayangkan tahun 85. Jap. 85 sampai 87 dia ngajar saya. 87 cuba kira sekarang 2023 tolak 1987, makna 36 tahun saya jumpa dia balik. Minum sama. Samsul terima kasih lah ingat kat cikgu lagi. Tahu tak masa saya jumpa dia dia dah nak pencen dah. Masa tu dia pencen, apa jawatannya? Pensyarah bahasa Inggeris di Kolej Matrikulasi Pagoh. Dia naik panggil dia sambung-sambung belajar kan. Dulu dia mengajar sekolah rendah. Saya call pensyarah saya tuan hubungi sebab saya tutang budi pada guru saya. Tu sebab cikgu kan, cikgu jangan rasa rendah diri tau jadi cikgu. Kadang-kadang kan bila orang tanya awak kerja apa, cikgu je. Apa hal ada je tu? Cakap saya seorang pendidik. Dr. Usman Awang tu kita hayati sajak dia tu kan, seorang jurutera, doktor, lawyer ni semua bermula dengan seorang guru biasa. Tu hebat dia cikgu ni. Marinlah dulu-dulu kalau cikgu datang kampung macam mana sambutan dia? Segala binatang hantar kat rumah kawan tu. Sak lemak cili api landak. Botik kepayau pun hantar kat rumah. Pisang 2 tandan hantar. Keloyang tu seloyang kuih lapis bagi kan. Macam itulah menghargai guru. Hari ni dia kerja apa? Cikgu je. Tak betul. Seorang pendidik yang hebat. Paling teruk mengajar cikgu sekolah rendah. Sekolah menengah dapat yang elok-elok yang dah selesai azab dekat sekolah rendah. Yang yo ada orang tak ingat siapa tadi. Ya betul. Kan? Betul sekolah rendah yang paling tahu nak ajar asas daripada awal. Dekat sekolah menengah dah selesai, betul tak kan? Itu sebab macam mana pun terapkan. Macam saya sebut di awal tadi, terapkanlah dengan nilai-nilai adab dan akhlak. Adab dan akhlak. Macam contoh kita sebut sasiah. Apa maksud sasiah kalau cikgu faham? Sasiah ni pribadi, personality, sifat yang ada dalam diri. Contoh kan cikgu-cikgu kadang sekolah rendah ni dia gambar beraktiviti. Jom semua satu barisan dekat padang, satu line. Jalan nampak sampah tolong kutip. Jalan kutip sampah. Apa sasiah yang baik kat situ? Bukan kutip sampah. Sasiah yang baik kat situ mendengar cakap guru. Sebab yang sebenar-benarnya sasiah tu mestilah datang dari hati tanpa perlu disuruh. Jadi kalau anak kita nampak sampah, sampah dia ambil, dia buang dalam tong sampah, itu sasiah. Tapi kalau sekadar cikgu dia suruh, maka tunggu cikgu dia suruh. Adab dia mendengar cakap guru, mendengar arahan guru. Jadi didiklah anak kita dengan akhlak dan juga perkara-perkara yang baik. Basuh tangan dulu, baca doa dulu. Bismillah tak ni? Bismillah makan. Bila makan jangan bunyi-bunyi. Mak saya makin kalau bunyi ditampar. Kalau makan nak mampus mana? Lapar pada kau. Tahu dah mentah darah ni. Mak saya marah betul. Topuk dia. Satu lagi kepantangan mak abah saya, kalau anak ni mengaku diri dia orang. Orang tak buat lah. Orang ni memang kau nak nampak berdarah kau nak. Apa kau tak ada nama, kau sampai kau nak sebut nama kau tu orang. Macam tu. Saya dulu macam tu. Lepas itu kepantangan arwah abah saya makan, biarkan pinggan tu tak berbasuh. Nampak? Benda tu ada. Sampai rumah orang pun kita masih lagi nak basuh pinggan kita. Tak apa, tak apa. Paling tidak pinggan kita jangan nyusahkan orang. Dah lah kau makan habis boleh orang. Basuhlah.
Tak payah. Tak payah. Tak payah. Tak payah. Tak payah. Zam siap. Mana dah. So, adab dan akhlak. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, angin bertiup, debu bertebaran, duri menusuk, luka di tangan. Walau jatuh dalam perjuangan, tetap bangkit semangat atasi rintangan. Anak-anak kita gagal tidak bermakna gagal selama-lamanya. Suruh dia bangkit dan berusaha lagi. Bambu kecil menjadi anyaman, bambu yang besar dibuat rakit. Memang hidup penuh dengan ujian, yang penting bangkit walaupun sakit. Barang baru dibeli tuan, bahagialah hati bagai berbunga. Dalam menghadap pelbagai rintangan, janganlah mudah berputus asa. Makan nasi lauk ikan dicampur kerupuk sadap jangan sekali kita lupakan kepada Allah memanjatkan doa. Ambil tabu di tepi rumah, cabut ubi bersama akar. Sedikit ilmu jika berhikmah, selaut garam terasa tawar. Cantik taluk pantainya landai, tambik perahu tepi kuala. Biarlah buruk kainnya dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Akar keranji dikerat-kerat, campur halia dibuat jamu. Hina manusia hina besi kerana karat, hina manusia kerana tidak berilmu. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, dan sepasir sebutir menjadi intan. Pohon sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, barulah putih petua guru. Ingat pesan guru. Selagi apa yang guru pesan suruh buat, guru kata jangan buat, janganlah kita buat. Kan datang dari padang keladi, sehingga sekejap di Tanjung Karang. Bagaimana ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang? Bawa panah orang berburu, tupai ada di pokok berangan. Kalau sudah namanya berguru, ikutlah syarat dengan pegangan. Dapat seekor ikan cencaru, kawan dengan gelama batu. Sudah sedia petua guru, kalau mengira dari satu, ikutlah daripada awal. Jangan dah gelojoh mana. Nak tahu skip pergi yang kelima, ke-6, ke-7, sabar. Terbang labah di hujung bendang, hinggap di dahan membuat sarang. Banyak sudah dapat dipandang, tiada ilmu dihamba orang. Jambu batu buah pedada, tapi sungai pokok sena. Orang kalau ilmu tak ada di dada, orang maju kita merana. Kayu alang jenang pintu, dua hasta dicucur atap. Alang-alang menuntut ilmu, sampai khatam menuras kitab. Pasang jerajak jarang-jarang, buat birai condong ke barat. Sudah lumrah dikata orang, ilmu penorang dunia akhirat. Dapat seekor ikan belido, ikan telepeh serkapnya jarang. Kalau ilmu penuh di dada, sampai ke mati disanjung orang. Sarung ketupat di padang jambu, letak mari sampiran kain. Sudah adat orang berilmu, bagai lilin menorang yang lain. Isi sagun di dalam botol, buat hidangan di hari raya. Kayu luruh dibuat bendul, tidak berilmu menjadi sahaya. Dari Jambi ke Majapahit, hujung Tanjung Datuk Kelana, bagai bumi dengan langit, berilmu disanjung, bodoh dihina. Jangan jemu menuntut dari Mua ke Bandar Tangkak, langsung sampai ke Padang Jambu. Mau ingatlah adik dan kakak, jangan jemu menuntut ilmu. Singgah mari di Pantai Kelebang, orang menyambut si hulu balang. Saya berpesan wahai Cik Abang, jangan menuntut alang kepalang. Torang-torang Kalimantan, dari sonyo lampu dipasang. Kalau malam isim yang datang, jadi gila ilmu dah songsang. Boleh dicedok 3 cawan, masak nasi disukat-sukat. Maaf Datuk, ampunkan tuan, jangan belajar ilmu yang sesat. Nasi melukut sayur keladi, lambek makan kuahnya basi. Adat berilmu resmi padi, makin tunduk makin berisi. Sayang Cik Siti menyampin kain disampin di pagi hari. Orang berilmu bagaikan lilin, menerangkan orang membakar diri. Singgah sekejap di Sungai Baru, orang linggi ke Tanjung Tuan. Sudah tersurat pesannya guru, ada ilmu panjang-panjangkan. Hujung Serambi Padang Temu, terkalip-kalip api pelita. Tidak jemu mencari ilmu, selagi ada mu'alim pendeta. Obor-obor sama pelita, masih dipasang topi halaman. Mu'alim pendeta sudah berkata, ilmu itu seluas lautan. Sulumpih buluh tajam sembilu, batang tebu beruas-ruas. Baru ku tahu luasnya ilmu, lagi ku tuntut bertambah luas. Tambuk Aceh Gendang Jaya,
Sambut berangkat raja dilangkat. Berapa panjangnya jalan raya, panjangnya ilmu tidak bersukat. Kalib-kalib api sebarang, malam galap bulan tak timbul. Boleh tak polik orang sekarang, alif tagak dikatanya tunggul. Nak tunjukkan orang kalau tak ada ilmu. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, saja saya share pantun-pantun. Sebab kadang-kadang dengan pantun tu kita fikir-fikir mana, tunggu tekan ada yang tersentuh ke hati kita. Pastikan tanggungjawab kita, anak-anak kita ni menuntut ilmu. Datang ke sekolah, ponik macam mana pun datang ke sekolah. Tapi kalau domam janganlah. Dan kalau domam sakit mata, janganlah dipasuh pula budak tu pergi sekolah, kan berjangkit pula ke orang lain. Tapi maksudnya selagi boleh, jangan saja-saja tak nak pergi sekolah, rugi. Suruh dia tuntut ilmu selagi boleh. Nanti besok masuk sekolah menengah, dia dah mengengan dah, dia nak menerima ilmu tu lebih mudah. Sebab lagi dia tak belajar, pergi sekolah menengah dia tak boleh nak faham benda-benda asas, maka dia takkan minat nak belajar. Di sekolah rendah ni lah mustahak ni, dengan asas mula dia nak ambil basic tu kat sekolah rendah, pastikan dia belajar datang ke sekolah, ya. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, kadang-kadang itulah kan, dalam ceramah ni, ceramah tak lama buat nak, kadang ambil gambar yang lama. Jadi cukuplah sekadar tu tuan-tuan dan perempuan sekalian, ya. Mudah-mudahan yang baik tu sama-sama kita amalkan, kan. Mana yang silap daripada saya tu pedulianlah, janganlah dia ambil warna. Tapi benda-benda baik kita sama sebar panjangkan dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuan-tuan dan perempuan rahmati Allah sekalian, sedikit makluman saya nak maklumkan, kalau tuan-tuan dan perempuan ada masa nanti di luar sana ada satu meja ajaib